bagaimana nak kira untuk energy release untuk radioactive decay. Okay, so baca statement dulu. Nuclear reactor uranium digunakan uranium 235 bombarded by a neutron. Dia akan mengeluarkan CS, RB and 2 neutron, dan juga energy is released. From the table below, determine the energy release when one uranium 235 atom undergo such a nuclear reaction. So daripada statement ini kamu keluarkan dahulu dia punya apa dia ni, chemical equation. Okay, chemical equation. So kita dapat macam ni lah. Yang ni. Ni di mana uranium, cikgu cikgu. Okay. Uranium, ni uranium, ni uranium is bombarded by a neutron. Okay, tengok the statement . So uranium campur dengan neutron. Okay, boleh. Bombarded by a neutron. So uranium campur dengan neutron akan menghasilkan, okay, bila bombarded saja dia akan menghasilkan ni, RB. Okay, RB 93 ni, okay, RB plus CS, calcium. Okay, plus calcium plus dengan 2 neutron. Okay, plus dengan 2 neutron. Dan juga energi dikeluarkan, plus dengan energi. Okay, so chemical equation ni, takat chemical equation ni faham ataupun tidak? Tulis dalam chat. Faham ataupun tidak kalau chemical equation? Boleh cikgu teruskan lagi? Faham ke tak? Chemical equation ni macam mana boleh dapat? Okay, faham Okay, baik. So sekarang ni kita nak kira energy release. Ni energy release ni. Macam mana cara nak kira energy release ni ni. Okay, yang pertama sekali adalah kena kira total mass of product M1. Okay, first kena labelkan M1 dan juga M2 Sekejap. Mana satu M1, mana satu M2. Sekejap. So tak phone cikgu tertinggal hari ni. So conteng daripada laptop ni lah. So M1 adalah ni adalah M1. Mass 1. Total mass yang pertama. Okay. Ini adalah M2. Okay. Mass yang pertama, mass yang kedua. So total mass yang pertama dahulu. Sorry. Dia tak total mass yang pertama yang mana ni? Oh, total mass yang pertama, sorry. Dia terbalik. Okay, M1 dan juga M2. Dia labelkan yang ni M2. Ni M1. M1, yang ini adalah M2. Okay. So total mass yang M1 ni adalah RB campur dengan CS campur dengan 2 neutron. Okay, RB nilai dia berapa? RB nilai dia 93.92. Sebab tu dia ambil sini 93.92. AMU campur dengan CS 140.91. Okey, dia masukkan nilai ni CS. Seterusnya neutron, 2 neutron. Okey, neutron nilai dia adalah 1.00867. Okey, so darab 2. Dapat total mass untuk M1. Okey. Baik, seterusnya total mass untuk M2 untuk bahagian dia ni. Okay, M2 yang ni U campur dengan N. U nilai dia berapa? U 235.042. Okey, 235.10492 campur dengan N, neutron. Nilai ini dia memang bagi. Okey. So dapat total mass-nya adalah 236. So dapat M1, dapat M2. Setakat M1 dengan M2 ni faham atau tidak? Sebelum cikgu teruskan lagi, boleh dalam chat. Okey. Faham? Okey, faham Okay, M1 dengan M2. Kita kena kira mass dahulu. Baik, seterusnya. Lepas kamu dah kira mass, kamu perlu kira mass defect. Kejap, cikgu padam dulu. Lepas dah kira M1 dan juga M2, kena kira mass defect. Perbezaan mass di antara satu sama lain, di antara M1 dan juga M2.
So nilai yang lebih besar adalah M1 236 Selalunya memang M1 lah, produk dia akan lebih besar daripada yang initial lah. So M1 akan tolak dengan M2. M1 tolak dengan M2. So mass defect dia kita dapat nilai dia adalah 0.8007 AMU. Itu nilai perbezaan di antara M1 dan juga M2. Okay. So step yang kedua adalah kita kena kira mass defect. Okay, boleh? Baik, seterusnya bila dah dapat mass defect ni, kita kena tukarkan kepada kilogram. Nilai untuk kilogram yang cikgu suruh kamu salin tadi 1.66 darab dengan 10 kuasa negatif 27. Ni. 1.66 darab dengan 10 kuasa negatif 27. So, atomic mass unit tersebut kamu darabkan dengan nilai kg ni, so kamu akan dapat nilai untuk mass. Nilai untuk mass dia yang ini. Dia tak klik buat macam ni je terus. Okay. Ni nilai untuk mass kan. So dan last kali kalau nak kira untuk energy menggunakan formula E is equal to mc squared. Okay. Di mana M ni mass perlu dalam kilogram. So mu ni kena tukar kepada kilogram ini. Dia salin balik dia terus ke bahagian sini. Okay, ni Ni kilogram. Didarabkan dengan C. Siapa tahu C ni apa? Tolong tulis dalam chat. C ni apa? 3 darab dengan 10 kuasa 8 ni. Siapa tahu nilai ni nilai apa? Kalau tak tahu tulis tak tahu. Okay, light speed. Okay, good, betul. C ni nilai constant speed of light. 3 darab dengan 10 kuasa 8. Kalau speed, unitnya apa? Tulis dalam chat. Speed unitnya apa? Speed unitnya apa? Tulis dalam chat. Hello, speed unitnya apa? ms negative 1. Okay, good. So 3 darab dengan 10 kuasa 8 ms negative 1. Kalau atas ni ada tak bagi? Tak ada. Kalau yang atas ni ni. C. 3 darab dengan 10 kuasa 8 ms negative 1. Okay. So C adalah speed of light. So formula untuk cari energi adalah mass didarabkan dengan speed of light kuasa 2. Okay, speed of light kuasa 2. So last kali kamu akan dapat nilai. Dan nilai tersebut dalam joule. Sebab unit untuk energi adalah joule. Okay. So cikgu recall balik. Daripada step pertama ini untuk senang kamu. Ada kawan kamu baru nak masuk baru bangun tidur ke apa. Masuk. Okay, step yang pertama. Buat chemical equation. Chemical equation. Ni cikgu tulis dekat laptop tu buruk sikit. Okay, seterusnya. Yang kedua, calculate mass. Ini step-step untuk kira energi. Yang tadi lah kita belajar tadi. Yang ketiga, dah calculate mass, lepas tu kita akan calculate untuk mass defect. Okay. Kalau ada kertas kamu salin. Seterusnya, bila dah calculate mass defect, tukarkan dahulu kepada yang keempat. Convert to kilogram. Okay, seterusnya. Alamak. Saya tak ada tulis ke bawah pula. Saya tulis ke atas lah. Okay, yang kelima ni. Ni 5 Dia ikut urutan tau. Yang kelima, lepas dah convert to kilogram, so barulah menggunakan formula E is equal to mc squared. Masukkan dalam formula tersebut, barulah kamu dapat nilai untuk energi. Yang main dia kita nak adalah nilai untuk energi E ni.
Okay, faham ataupun tidak? Tulis dalam chat faham ataupun tidak? Dari step pertama sampai step yang kelima ni. Okay, faham? Kalau faham, tolong try calculate. Ya, untuk semua buat soalan energi. Okey, ya betul. Untuk semua buat soalan energi ni cara calculate dia. Maksudnya kalau untuk radioaktif ni selalunya selalunya dua soalan yang akan ditanya pada kamu kalau calculation lah. Yang pertama adalah dari segi chemical equation ni. Chemical equation ni. So nak tahu nuclear number ataupun proton number. Okay. Sebelum ni yang kita belajar yang ada helium, ada elektron tu. Okay. So nak tahu nuclear number dengan proton number itu. Dan juga satu lagi untuk calculation yang ini. Untuk tahu energi. Untuk kira energi. Okay. Kalau dah faham, cuba kita try jawab. Ada benda calculation ke? Di atas. Okey. Cuba try jawab soalan ni. Determine the energy in unit. Okey, tak perlu unit EV lah. Dalam unit joule saja. Soalan ni tak payah joule lah, cikgu tukar. Joule. Okey. Determine the energy in unit joule for reaction shown below. Okey. So sekarang ni dia dah tunjukkan chemical equation dia. Uranium campur dengan neutron. So dia akan jadi krypton campur dengan barium campur dengan 3 neutron menghasilkan energi. So tolong kirakan energi menggunakan 5 step yang cikgu minta kamu buat tadi. Yang cikgu tunjukkan sebelum tadi. Step yang pertama, chemical equation dah ada. Step yang kedua, tolong kirakan mass. Okey, kirakan mass. Step yang ketiga, kirakan mass defect. Tolak di antara satu sama lain. Step yang keempat, tukarkan kepada kilogram. Dan step yang last kali adalah menggunakan formula E = mc². Okey, buat sekarang. Sekali kalau dah dapat jawapan, tolong tulis dekat dalam chat. Cikgu tunggu tau ni. Jangan mengharapkan kawan kamu pula jawab. Kamu ni jawab sendiri. Okay, jawab sekarang.
Okey, boleh ke tak? Ni cikgu buka sound ni. Kamu tengah calculate ke tu? Hello? Ya. Okey, tengah calculate Ya. Ada masalah bagi tu. Tengok jawapan last kali kamu dapat berapa? Jawapan boleh negatif ke cikgu? Kalau kuasa negatif tu betul lah. Kalau kuasa negatif, tapi jawapan boleh negatif dan tak tepat dia. Nilai mass defect tu M1 dengan M2 kena tetapkan betul lah. Maksudnya nilai yang lebih besar akan tolak dengan nilai yang lebih kecil. Maksudnya jawapan dia memang akan positif lah cikgu. Tak. Yang kamu tolak tu negatif ke positif? Negatif sebab M1 tolak M2, M1 tu lagi kecil daripada M2. M1 yang ni Ni negatif. Okey, yang Ah. ini tolak dengan ni dia jadi negatif Ah. Okey. Teruskan je. Expansion. Okay. Kali dengan 1.6 kali 10 negatif 27. Okey, yang ni kali dengan 3.00 kali 10 kuasa 8. Okey, jawapan sepatutnya tak ada negatif. Maksudnya sekarang ni kalau nilai yang besar kamu kena tolakkan dengan nilai yang kecil. M1 dengan M2 tu tak boleh nak, maksudnya kalau kamu letakkan ni M1, tadi kan cikgu terangkan ni M1, yang ini M2 kan. M1 tolak dengan M2. Tapi nilai M2 lebih besar daripada M1. So M2 tolak dengan M1. Nilai dia akan jadi positif. Okey. Apa-apa pun nilai energi sebenarnya kena positif, dia tak ada negatif. Okay. So apa yang Fahim dapat ni, dapat tak nilai yang Fahim dapat ni 3.27 ni? Amin macam tak tepat je Amin. Kalau yang nilai Fahim ni betul. 3.273 darab dengan 10 kuasa negatif 10. Okay.
Saya kena tulis pun nampak. Saya tulis dekat part. Okay, 3.273. Okay, betul. Darab dengan 10% negatif. Okay. So, yang nilai negatif tu tak ada Maksudnya sekarang ni, kalau M1 tadi kata ni tetapkan M1, ni tetapkan M2. M1 kurang lagi dari M2, maksudnya M2 akan tolak dengan M1. Yang besar tolak yang kecil, tu je. So, cikgu tambah kat sini. Match defect. Besar. Tolak kecil. Kecil. Okay. Okay. Dapat? Boleh tak? Boleh tak semua? Tulis dalam chat boleh ke tak? Okay ke tak? Dapat tak 3.273 darab dengan 10 kuasa negatif 10? Okay, boleh Okay, dapat. Okay. So itulah jawapan yang betul. Jawapan kat sini salah Okay, sikit lagi kita dah nak habis dah. Baik, nuclear energy. Okay, masuk pada subtopik nuclear energy dan nak habis dah sikit lagi. Nuclear fission. Sebelum ni cikgu terang pada kamu, nuclear fission dan juga fusion. Fission ni maksudnya nuklear yang fission tu, apa beza fission dengan fusion? Fission adalah, tulis dalam chat. Cikgu dah pernah terang sebelum ni Fission. Terpecah, cikgu betul. Fission adalah terpecah. Okay. Contoh application untuk nuclear fission yang cikgu bagi sebelum ni apa dia? Nuclear fission. Contohnya apa? Nuclear apa? Tulis dalam chat. Ni kita recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, nuclear power plant. Okay, good. Betul. Nuclear power plant dia menggunakan nuclear fission. Okay. So inilah. Nuclear fission is a trigger by other particle, for instance the uranium. So selalu nuclear power plant menggunakan uranium. Dia akan di-trigger oleh partikel yang lain. Dia akan dilanggar oleh partikel yang lain. Uranium dilanggar oleh partikel yang lain, dia akan menyebabkan dia akan fish, terbelah, terpecah. Okay, nuclear fission. With a slow neutron, the nucleus of uranium may split into two pieces and emit more neutron. So contohnya inilah. Uranium dicampurkan dengan neutron, maksudnya uranium tersebut, neutron langgar uranium tersebut. So dia akan menyebabkan terpisah. Dia akan jadi krypton dan juga barium. Okay. Dicampurkan dengan 3 neutron bersama-sama dengan Ng. Okay. So yang ini calculation tadi. Seterusnya fusion. Apa maksud fusion? Tulis dalam chat. Fuse. Apa beza dengan fission? Fusion apa dia? Fusion. Fuse. Gabung. Okay, good. Gabung. Contoh dalam kehidupan seharian. Bom. Okay. Star. Okay, good. Betul. Star ataupun bom. So nuclear fusion adalah gabungan di antara dua radioaktif yang menghasilkan energi. Bila digabung dia menghasilkan energi. Okay. Combination of small atom into a large atom with the release of heat. Okay. So calculation ni sama sahaja macam calculation kamu buat tadi tu. Okay. Ada M1 dan juga M2. Saya tengok mana nilai yang lebih besar, tolak di antara satu sama lain, tukar kepada kilogram dahulu. Lepas itu masuk ke dalam formula E is equal to MC squared. Menggunakan C ni lah. So last kali jawapan dia 8.4. Yang membuat sendiri lah. Okay, ni exercise saja. Okay, nuclear reactor. Ni
chain reactor ni di dalam nuclear power plant. Nanti atasnya nuclear power plant ni. Dia ni exercise ni. Okay, chain reactor ni ada dekat dalam nuclear power plant. A chain reactor itself self-sustaining reaction in which the product of reaction can initiate another similar reaction. Chain reaction ni maksudnya uranium tu bila kita langgar, dia akan fish, dia akan terbelah. Daripada fish tu neutron tu langgar lagi, dia akan terbelah lagi. Okay? So tu masuk chain. Chain ni rantaian, berantai-rantai daripada satu pecah, terpecah, chain reaction. Ini chain reaction uranium bombarded by neutron, 3 free neutron barium, krypton. Okay. Ni yang atas ni tadi. Sekejap. Yang ini. Ni. Satu ni contoh satu chain lah. Lepas daripada satu chain dia akan terpisah lagi menjadi chain yang lain. Okay. Semua ini berlaku di dalam nuclear power plant untuk menghasilkan energi. Dan soalan cikgu pada kamu, uranium bila kena langgar dia akan jadi krypton, dia akan jadi barium dan juga melepaskan energi. Energi yang dilepaskan dalam bentuk apa? Itu di dalam chat. Energi yang dilepaskan dalam bentuk apa? Tulis dalam chat. Energi yang dilepaskan dalam bentuk apa? Heat. Okay, good. Betul. Okay. Heat dan juga light. Okay, betul. Main dia kalau untuk nuclear power plant, untuk menghasilkan electricity, nuclear power plant, so penghasilan daripada fission tersebut, terbelah tersebut, dia mengeluarkan energi. Energi tersebut dalam bentuk heat lah. Kalau kamu ingat lagi, kalau heat tersebut nak menyebabkan apa dia ni, turbine akan berputar, disebabkan oleh heat tersebut akan memanaskan air. Air panas akan jadi steam. Steam yang panas akan menghasilkan pressure yang tinggi, so turbine tersebut akan bergerak disebabkan oleh pressure daripada steam tersebut. Okay. So itu function untuk nuclear power plant. Kita boleh je nak buat nuclear power plant ni sebenarnya. Okay, cumanya source yang kita gunakan sekarang ni masih boleh digunakan lagi. So kita tak gunalah nuclear power plant. Seterusnya nuclear reactor. Nuclear reactor ni nuclear power plant lah. Uranium is used as a nuclear fuel. Okay, a lot of heat will be produced. Nuclear fission can control the moderate graphite. So ini je lah, information je lah. Kenapa dikatakan uranium ni sebagai nuclear fuel? Okay, sebab kita nak menghasilkan heat. Okay, so uranium ni bertindak sebagai macam minyak. Minyak ni adalah apa? Untuk menghasilkan combustion. Okay, so uranium ni digunakan sebagai, contohnya sebagai fuel lah, untuk menghasilkan heat. Okay, sebab tu nama dia adalah nuclear fuel. Okay, seterusnya important of copper. Okay, so radioaktif ni perlulah digunakan dengan sebaik yang mungkin sebab dia bahaya. Contohnya kalau peristiwa yang berlaku radioaktif tersebar dekat bahagian sekeliling. Contohnya apa? Tulis dalam chat. Kamu mesti tahu ni dah ada movie pun tentang radioaktif. Contohnya peristiwa apa? Dekat Chernobyl lah. Betul, Chernobyl lah. Chernobyl tu dikatakan sekarang ni macam bandar berhantu sekarang ni. Okay, tempat yang di mana diasingkan. Hiroshima Nagasaki juga betul, ya betul. Betul. Hiroshima Nagasaki di mana bila penduduk Hiroshima dan Nagasaki tersebut kena bom atom, dia punya keturunan tersebut affected disebabkan oleh apa? Bahan radioaktif tersebut dia akan menyebabkan kecacatan dan juga terbantut dari segi growth. Sebab tu kamu tengok, tak tahulah sekarang ni dah okey sikit kot penduduk Jepun. Kalau sebelum ni zuriat yang lahir dia dalam keadaan yang growth yang terbantut lah, rendah lah. Contohnya kalau kamu tengok fizikal dia rendah. Tapi sekarang ni orang Jepun, orang Asia sekarang ni dah tinggi dah. So dia dah okey lah daripada peristiwa Hiroshima dan juga Nagasaki. Baik, seterusnya. Negative effect of radioactive, dangerous.
Okay, so the negative effect of radioactive waste depend on the quantity. Ya, kita kena tengok quantity, kena tengok jenis dia bahan radioaktif yang kuat atau tidak. Half-life dia, maksudnya kalau half-life dia dalam keadaan yang cepat, tak apalah. Kalau dalam keadaan yang lama, dia mungkin boleh merebak kepada bahagian air. The type of radioactive rays emitted, okay, jenis dia, okay, long half-life, okay. Itu je cakap tadi, long half-life dia akan menyebabkan threaten our health. Sebab satu benda, contohnya satu benda kamu letakkan dekat ruang udara dan dia berlaku half-life. Half-life tersebut dalam jangka masa yang lama, contohnya seminggu ataupun setahun, baru dia akan jadi setengah. So dalam masa setahun tersebut, dia akan radiate, dia akan emit kan alpha, beta ataupun gamma radiation. Okay, yang radiation tersebut yang berbahaya kepada diri kamu sebenarnya. Okay, akan threaten our health. Radioactive must keep in the special thick barrel made of lead or concrete. Sebab apa kena letak dekat bahagian dalam lead ataupun concrete? Tulis dalam chat. Sebab apa kena diperbuat daripada lead? Tulis dalam chat sebab apa kena buat dalam daripada bahan lead. Kita dah belajar sebelum ni Sebab lead. Sebab gamma ray can pass through. Okay. Penetration yang paling tinggi adalah gamma. Ya. Sebab tu kena buat bekas dalam lead sebab gamma tak boleh lepas daripada lead. So dia tak dapat tembus lah. So kalau dah gamma tak dapat tembus, yang alpha dan juga beta tu memang confirm pun tak dapat tembus lah. The barrel contain the radioactive waste then buried in the unused mines or non-residential area. Okay. So bahan radioactive waste ni, ada juga waste bahan radioaktif. Kita akan letakkan, kita akan tanam dekat tempat yang dalam dan juga tidak digunakan kawasan tersebut. Okay. Macam tempat buangan sampah lah. Tapi memang jauh lah daripada komuniti untuk memastikan bahawa komuniti tidak infected lah segi radiation tersebut. Okay, safety precaution. Lead is being used to block the radioactive waste. Use a distance control or tong to move radioactive material. Okay, menggunakan tong kalau nak alihkan suatu bahan radioaktif tersebut. Okay, bahan uniform juga digunakan oleh workers in the nuclear power plant must be kept in the special bag. Okay, uniform tersebut mesti simpan kat dalam special bag. Worker in the radioactive energy must beware of badge. Okay, badge ni. Badge ni dia boleh scan kadar radioaktif dekat bahagian badge tersebut. Contohnya badge tu kita lekatkan dekat bahagian uniform untuk kita masuk. Selalunya orang yang kerja nuclear power plant lah. Sebab dia terdedah dengan radiation. Okay, dia terdedah dengan radiation. So badge tersebut akan dilekatkan dekat bahagian uniform. Okay, dia masuk, dia kerja. Buatlah apa-apa ikut job scope dia. Lepas tu dia akan keluar, dia akan scan badge tersebut. Badge tersebut menunjukkan bahan radioaktif yang telah terlekat dekat bahagian uniform tu, maksud terlekat dekat badge jugalah. Bahan radioaktif yang telah terlekat dekat bahagian badge. So dia ada range dia. Kalau range dia melebihi daripada paras yang ditetapkan, orang yang kerja tersebut diberikan cuti. Yang kerja nuclear power plant ni untung sikit. Mungkin cuti dia akan jadi lama. Disebabkan apa? Nak hilangkan balik bahan radiasi tersebut. So badge tersebut digunakan untuk mengetahui amount untuk bahan radioaktif yang telah melekat dekat bahagian uniform ataupun body. Okay. So nak memastikan bahawa workers tersebut sihat, tak infected, so dia akan dikuarantin kan, maksudnya dia akan bagi cuti, okay, supaya bahan radioaktif tersebut akan hilang balik. Nuclear reactor should be put on island or areas far away from the resident. Okay. Nuclear power plant kena letak dekat tempat yang jauh daripada residential. Barrels containing radioactive material must be labeled. Okay, kena label, ini safety tu lah. Okay, dah habis. Dah sampai exercise. Okay, baik. Setakat yang kamu belajar tentang radioaktif ni, faham atau tidak, tulis dalam chat. Kalau faham, tulis dalam chat. Kalau tak faham, tulis je tak faham. Tapi nanti PM Cikgu Pi lah. Nak terang kat sini nanti, takut lagi lama pula masa dia ambil kan.
Okay. Okay, kejap.